Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Tacaha Wanakkam. Waalaikumsalam Dr. Taylor Wantung. Waalaikumsalam Bookworm Yen Global. Waalaikumsalam Milah. Waalaikumsalam Tohang dengan Waka. Waalaikumsalam MD Holang Panglima Belang. Waalaikumsalam Umar Shah Omar. Waalaikumsalam Ani Berbisa. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian sahabat-sahabat. Kuyati, waalaikumsalam. Muzir Jet, waalaikumsalam. Terduduk, waalaikumsalam. Zeni Kamarudin. Adila Adnan, waalaikumsalam. Ahmad Rashid, Fertilizer merah grey. Alamak, saya dulu fertilizer merah putih. Waalaikumsalam. Mahani, waalaikumsalam. Cik Bani, jom mengeteh. Saya boleh lewat Milah. Waalaikumsalam. Yat, waalaikumsalam. Azman Iskandar. Zeni Kamarudin. Fauzan Ali Tokba. Waalaikumsalam Tokba. Lewat-lewat sikit boleh? Kamu cantik, terima kasih. Jumaat on Friday. Berapa bulan boleh kot Jumaat. Nora, waalaikumsalam Nora. Ahmad Khalid, waalaikumsalam. Nurmawati, Mak Yusof, bang. Waalaikumsalam. Hamzah Muhammad Isa, waalaikumsalam. Mak Taufik, Otai Budiman, waalaikumsalam. Teruskan kongsian dulu. Ahmad Dahsyat, Otai Budiman. Asma Mak Isa. Dia kalau di Facebook tu dia ada button satu tu, tekan laju-laju Bagi dia ni sikit. Oh, saya lupa letak saya punya promote geng-geng Selamatkan Malaysia ni. Ni bersama agak saya nak bubuh Zat. Salam cerahan ya. Alright, Jenah Guntur. Waalaikumsalam. Jenah Guntur. Anjing DAP tak relax, koyak. Yalah, saya baru duk take pun berkoyak lah. Okay, entah share dulu pada padu. Dahsyat. Okay, entah Waalaikumsalam. Udah sesiapa saja yang memberi salam, jangan lupa untuk tekan button share, entah Jadi dan kalau boleh siapa yang duduk di Pelangai tu tolong share, sebab saya ada isu sikit saya bawa tentang Felda pada hari ini supaya masyarakat Felda di Pelangai tu mereka boleh dengar lah. Dr. Perli Al-Balingi waalaikumsalam. Okey tuan-tuan Jadi mukadimah hari ini saya baca tentang kenyataan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang mengatakan bahawa tuan-tuan siapa pula dah ni. Okey, yang mengatakan bahawa Pejabat Agama Wilayah Persekutuan yang mereka kata bahawa dia akan siasatlah berkaitan dengan Kazaf. Jadi saya ingat saya pun akan pergi buat juga laporan di Pejabat Agama ni. Saya nak buat laporan ke Penguatkuasaan Syariah Kuala Lumpur ni, Majlis Agama Islam Wilayah Kuala Lumpur, berkenaan dengan Saiful Bukhari. Itu adalah laporan yang saya nak buat. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan fitnah dan mangsa masih hidup. Mangsa tak mati, mangsa tidak diliwat sehingga mati. Mangsa masih hidup. Mangsa liwat itu masih hidup. Dan saya nak buat laporan untuk pejabat agama ni untuk siasat keputusan kes mahkamah Saiful Bukhari. Sama ada keputusan mahkamah itu adalah hazaf kerana tidak ada 4 orang saksi dalam penghakiman tersebut. Saya akan buat laporan dalam masa yang terdekat. Saya akan berjumpa dengan peguam untuk berbincangkan berkenaan dengan teks untuk laporan tersebut.
Jadi selepas itu kita akan jemput rakan-rakan media lah untuk kita buat laporan untuk membantu Angkatan Muda Keadilan dan juga untuk kita membantu ABIM untuk dalam laporan yang mereka buat lah. Sebab mereka tak boleh buat report kat Dr. Razi. Malah mereka tidak boleh buat report pun dekat pemain-pemain media sosial ni. Sebab pemain media sosial ni berlandaskan keputusan mahkamah. Jadi dalam masa yang terdekat nanti tuan-tuan boleh join Telegram Selamatkan Malaysia. Saya akan bagi tahu dekat admin dia untuk admin dia post lah bila kita akan buat laporan tersebut dan kita akan buat laporan lah di Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyiasat penghakiman kes Saiful Bukhari. Itu mukadimah tuan-tuan. Saya tak mahu ulas malam ni pasal kazah ke apa tapi kita nak minta Pejabat Agama untuk siasat berkenaan dengan perkara tersebut. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian tuan-tuan. Berdasarkan penilaian saya dan berdasarkan kajian-kajian yang saya buat tuan-tuan untuk DUN Pelengai ni, saya mendapati bahawa pengundi di DUN Pelengai ni ada 18,000 60% daripada pengundi di Pelengai ni adalah masyarakat Felda. Jadi sebab itulah kalau kita lihat Parti Barisan Nasional dan juga Madanon ni, mereka banyaklah menyebut tentang Felda walaupun sebelum ni mereka tak pernah sebut pun tentang Felda betul. Jadi bila dekat dengan pilihan raya ni bila dalam tempoh kempen pilihan raya ni, maka mereka pun sebutlah. Jadi apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan, tolong share kepada rakan-rakan kita di Pelangai sana ataupun di kampung-kampung berdekatan di sana tuan-tuan. Masyarakat Felda perlu menilai di antara jasa dan juga janji. Mereka kena bezakan tuan-tuan, masyarakat Felda ni, kalau ada yang dekat line live saya ni, kena bezakan di antara jasa dengan janji. Sebab apa saudara? Sebab dah lama dah. Sudah lama masyarakat Felda, rakyat-rakyat di Felda ini terperangkap. Mereka mereka ni terperangkap dan juga mereka ditipu dengan janji-janji khususnya untuk meraih undi dan memenangkan calon-calon tertentu dalam pilihan raya yang bertanding khususnya di kawasan Felda. Tak kira lah Barisan Nasional ke Pakatan Harapan ke, bila bertanding je dalam kawasan Felda, maka janjilah macam-macam. Lepas habis pilihan raya 5 tahun pula dia mai pula. Dia kata dia nak buat itu ini dekat Felda dan sebagainya. Jadi saya nak bagi tahu anak-anak Felda, masyarakat Felda, sahabat-sahabat saya yang berada di sana, jangan terperangkap di antara janji dan kena tengok jasa bukannya janji. Janji yang paling popular bila tiba pilihan raya ni, bila berkait rapat dengan Felda ni, yang paling popular sekali adalah janji nak menyediakan tanah generasi kedua Felda. Bila main pilihan raya je, kita akan pastikan generasi yang kedua Felda dapat tanah. Tak percaya apilah. Di Johor ke, di Pahang ke, kalau pilihan raya itulah modal dia, Pak. Jadi yang keduanya adalah apa? Bila masuk dalam Felda ni, khususnya Felda-Felda yang sawit ni, mereka akan kata apa? Kita akan meningkatkan harga sawit bagi meningkatkan pendapatan peneroka. So dua janji ni lah. Sebelum ni dia ada 3 nak hapuskan hutang. Jadi Tan Sri dah hapuskan, maka dia keluarlah 2 janji ni. Pilah mana-mana pun, 2 janji ni lah yang akan dengar. Tapi hakikat yang sebenarnya, bila habis pilihan raya, ada mereka menyentuh benda ni. Daripada bulan 1 sampai bulan 9 hari ni, Kerajaan Madani pernah tak sentuh tentang Felda? Tak pernah sebut pun. Tiba-tiba bila pilihan raya dalam kawasan yang ramai orang Felda, dia sebutlah benda ni. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, masyarakat yang duduk di Felda, anak-anak Felda dan sebagainya, janji ini telah pun ditabur sekian lama. Sebab apa? Sebab ia adalah keinginan. Ia merupakan keinginan. Jadi masyarakat di Felda ni mereka menginginkan sesuatu.
Mereka mengharapkan sesuatu. Jadi keinginan mereka ni apa dia? Keinginan mereka adalah untuk mendapatkan tanah generasi yang kedua. Dan of course lah keinginan mereka adalah untuk meningkatkan harga sawit supaya pendapatan mereka meningkat. Maka keinginan masyarakat Felda ini digunakan untuk memanipulasi sikap dan pemikiran mereka bagi memilih seseorang calon dalam kawasan pilihan raya. Jadi bila kita menginginkan sesuatu, tuan-tuan, kita duduk dalam pemikiran separa sedar. Kita duduk dalam perkara separa sedar. Bila Anwar datang cakap, saudara, anak-anak Felda, sudah sekian lama saudara menghadapi masalah generasi kedua, harga sawit, jadi kita pun rasa macam dia nak main menolong kita. Padahal hakikat yang sebenarnya adalah dia tahu itu adalah keinginan kita. Bila dia tahu keinginan kita, dia menggunakan keinginan kita ni untuk memanipulasi pemikiran dan sikap kita agar kita memilih mereka dalam kawasan pilihan raya. Jadi tuan-tuan, masyarakat di Felda perlu sedar bahawa hakikat yang sebenarnya ataupun realiti yang sebenarnya cuma ada seorang Perdana Menteri sahaja yang begitu serius dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan ini. Dan dia tak pernah janji apa-apa. Tidak ada dalam manifesto, tidak ada dalam ucapan-ucapan saudara masyarakat yang susah, yang derita, tak ada. Tak pernah janji apa. Tapi ada seorang Perdana Menteri yang dia melaksanakan benda ni. Siapakah Perdana Menteri ni? Jadi rakyat Felda kena fikir. Seorang Perdana Menteri Malaysia sahaja di dalam masa sekarang ini yang melaksanakan perkara ini. Berbanding pemimpin-pemimpin parti politik sama ada duduk di sebelah PH ataupun BN yang menggunakan masyarakat Felda untuk kepentingan mereka. Mereka gunakan masyarakat Felda untuk mereka dapat undi supaya mereka boleh jadi wakil rakyat, tapi mereka tak buat apa-apa puluhan tahun. Tapi ada seorang je yang buat benda ni. Siapa dia? Ini saya kata kena kenang jasa, jangan termakan dengan janji. Semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dan apa yang saya cakap ni saudara boleh pergi semak. Semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau telah meluluskan tanah generasi kedua Felda di Felda Aping Barat. Di Felda Aping Barat kepada 323 anak peneroka kedua Felda, dan Felda di Aping Timur kepada 289 anak peneroka generasi kedua Felda. Jadi inilah semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada tahun 2021, beliau meluluskan hampir 600 tanah untuk generasi kedua Felda. Jadi ini adalah jasa dia. Dia tak janji. Tan Sri tak pernah janji benda ni. Dia tak pernah sebut pun saya akan bagi masyarakat Felda yang susah, yang derita di rumah kos rendah, luar bandar. Dia tak pernah cakap. Sebab dia adalah seorang pemimpin yang tidak perlu berkata-kata indah, tetapi melaksanakan amanah dan kewajipan yang diberikan ke atas dia. Jadi tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, satu orang Perdana Menteri yang membuat benda ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun meluluskan tanah generasi kedua Felda pada tahun 2021 kepada Felda Aping Barat kepada 323 anak peneroka generasi kedua Felda, dan Felda Aping Timur kepada 289 anak peneroka generasi kedua Felda. Hanya Tan Sri sahaja. Bukan itu saudara-saudara masyarakat di Felda. Saya nak bagi tahu. Tan Sri tak pernah janji pun harga sawit akan naik. Tan Sri tak pernah janji pun yang dia akan bagi ratusan ribu apa semua. Tetapi hanya pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin sahaja, harga sawit per tan mencecah RM1,800 per tan. Yang tertinggi pada dalam tempoh masa 5 tahun. Jadi sekarang ni tuan-tuan, masa kerajaan Madani. Kerajaan Madani memerintah Malaysia hari ni. Mereka pergi dekat pelengai sana, duk janji macam-macam, tapi sedar tak sedar masyarakat Felda, harga sawit sekarang ini jatuh separuh daripada zaman Tan Sri.
Berapa harga sawit hari ini 1 tan? Harga sawit hari ini 1 tan adalah RM650 sahaja. Berbanding kemewahan dan kenikmatan yang yang dinikmati oleh masyarakat Felda dahulu, dengan pendapatan yang lebih tinggi dan sebagainya, sawit mencecah RM1,800 per tan. Hari ini masyarakat Felda terpaksa menanggung derita dengan harga sawit yang makin murah, dan mereka berani. Saya tengok dalam kempen-kempen mereka. Mereka janji yang mengatakan bahawa harga sawit akan meningkat tinggi. Okey tuan-tuan. Ni siapa dia ni? Saya nak baca komen dia. Ni yang duk mengaku masyarakat Felda, laporan akhbar pun ada. Diberinya geran tanah. Lepas tu dia kata tak bagi. Itu kita tak boleh kata apalah. Biasalah, saya berterupa Pakatan Harapan ni banyak. Jadi tuan-tuan boleh cek tuan-tuan. Apa yang saya kata ni tuan-tuan. Saudara, saya nak bagi tahu berkenaan dengan tanah generasi kedua. Felda di bawah Kerajaan Persekutuan. Tanah bawah Kerajaan Negeri. Pada waktu itu di bawah Felda di bawah tanggungjawab Datuk Seri Mustafa. Felda meluluskan tanah generasi kedua dan Kerajaan Negeri bagi tanah tu. Laporan tu ada dalam paper. Apa yang saya sebut jangan risau tuan-tuan. Kalau saya bagi tahu tuan-tuan pergi cari, mesti jumpa dia. Kalau tak jumpa tuan-tuan bagi tahu saya. Sebab tu saya tak pernah kena kes apa kenyataan mengelirukan ke apa kan, tak pernah kena. Saya buat live bukan baru setahun dua, saya buat dah 7 tahun. Zaman Madano ni saya kena fitnah sebab depa tak boleh depa tak boleh nak dakwa saya, depa tuduhlah benda yang pelik-pelik, tak mematuhi notis dan sebagainya. Rekod saya tak pernah kena angkut kerana mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Tuan-tuan boleh pergi cek. Bukan itu sahaja tuan-tuan, jasa kerajaan yang terdahulu, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga telah menghapuskan hutang penanaman semula pokok yang ditanggung oleh keluarga peneroka sejak sekian lama dan dihapuskan pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi kerajaan. Walaupun Anwar Ibrahim claim, tetapi masyarakat di Felda tahu bilakah hutang itu dihapuskan dalam slip pendapatan mereka setiap bulan. Mereka tahu bahawa slip gaji mereka, hutang tersebut telah pun dihapuskan 80% sejak daripada tahun 2021. Walaupun Bang Non hidung besar ni duk pergi mengaku. Tak apa tuan-tuan, sekejap dekat belakang live saya akan cerita Abang Non claim macam-macam benda. Okey tuan-tuan, itu adalah jasa-jasa yang perlu diingat oleh masyarakat Felda. Jangan masyarakat Felda mendengar janji semata-mata. Dia perlu tengok jasa yang dibuat, jasa yang telah dilaksanakan. Pelbagai jasa yang dilaksanakan walaupun dalam tempoh masa yang singkat tuan-tuan. Walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan, tetapi banyak jasanya kepada golongan Felda. Masalah yang dihadapi oleh peneroka Felda selama berpuluh tahun, yang dihadapi oleh keluarga Felda selama puluhan tahun, diselesaikan dengan mudah tanpa perlu bercakap banyak dan menaburkan janji-janji yang palsu. Tan Sri tak pernah pergi ceramah untuk selesai masalah itu, untuk selesai masalah ini, tak. Tapi bila dia jadi pemimpin, dia menyelesaikan. Bila dia jadi pemimpin, dia melaksanakan amanah dan tanggungjawab dia. Dia tak perlu nak pergi berucap sedara. Sedara tak perlu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, teruskan perkongsian. Dan jangan lupa tap screen guys. Jadi apa logiknya? Mereka tanyalah sekarang ni. Geng-geng Walana cakap dengan apa yang saya cakap ni. Apa logiknya masyarakat di Felda Pelengai perlu menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Perikatan Nasional sekarang? Sebab apa? Sebab sekarang ini kerajaan negeri adalah kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Kerajaan Persekutuan adalah kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Bukan kerajaan di bawah Perikatan Nasional. So apa function daripada undi Perikatan Nasional ni? So tak relevan lah daripada undi Perikatan Nasional. Sebab kerajaan negeri bukan kerajaan PN, kerajaan Persekutuan bukan kerajaan PN. Jawapan dia mudah saja. Untuk apakah masyarakat di Pelengai ni nak memilih pemimpin yang hanya inginkan jawatan dan kedudukan?
Untuk apa? Nak termakan dengan janji-janji mereka dan pilih mereka kerana untuk bagi mereka jawatan, untuk bagi mereka kedudukan. Adakah masyarakat di Pelangai yakin kesusahan dan penderitaan akan didengari oleh pemimpin-pemimpin seperti ini? Sudah tentulah mereka ini takkan dengar dengan rintihan kita. Mereka tidak akan dengar dengan kesusahan kita apabila mereka mendapat jawapan. Jangan kita lihat pemimpin itu semasa pilihan raya. Bapa dia datang, saya akan pastikan. Mak dia datang, saya akan pastikan. Jangan kita tengok macam tu. Kan? Kalau kita tengok masa pilihan raya, satu keturunan dia boleh bawa untuk bagi tahu, kata suruh undi anak dia. Sebab dia nak anak dia jadi YB. Tetapi adakah anak dia ni layak untuk menjaga kita? Ini yang kita tengok. Jadi saudara semua, rakyat di Pelangai kena lihat pemimpin itu dan nilai mereka selepas daripada pilihan raya. Bukti dah ada kepada masyarakat di Pelangai. Masyarakat di Pelangai susah dan masyarakat di Pelangai derita, tetapi pemimpin mereka yang dulu naik flight peribadi, naik kapal terbang peribadi, pergi Langkawi, dibayar puluhan ribu untuk satu penerbangan. Saya tak mau lebih kat situ. Saya tak mau lebih kat situ, tapi kita tahu bahawa private jet kita bayar puluhan ribu. Tetapi rakyat di Pelangai walaupun jumlahnya sikit, 18 ribu, duit ini boleh diberikan kepada masyarakat di Pelangai. Jadi bukti dah ada. Bukti dah ada, ditunjuk kepada seluruh Malaysia. Setiap kejadian yang berlaku tu ada sebab musabab dia. Ditunjuk kepada seluruh rakyat di Malaysia, inilah pemimpin yang naik flight peribadi pergi ke Langkawi. Adakah rakyat di Pelangai masih lagi nak pilih pemimpin yang mungkin selepas ini pun sama juga akan naik penerbangan peribadi ke Langkawi yang habis berpuluh ribu ringgit? Okey sahabat, teruskan perkongsian. Ya, sekadar bersuara pun ada di sini. Jadi satu lagi saya nak kata di sini, adakah rakyat di Dun Pelangai ingin hidup seperti masyarakat di Selangor? Di negeri lain mungkin saudara dengar masalah air tidak dapat dinafikan. Khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Macam di Kedah, di Kelantan, masalah air ni biasa. Namun masalah yang didengari oleh saudara ni tak sekerap yang berlaku di kawasan bandar-bandar besar seperti Selangor. Negeri yang duit dia banyak, negeri yang kaya raya. Kalau di luar bandar ni, negeri yang miskin ni biasalah. Tetapi tidaklah sekerap yang kita dengar macam berlaku di Selangor. Anak-anak di Selangor ni, rakyat Selangor ni boleh dikatakan dibesarkan dengan lori tangki air. Jadi anak Selangor dibesarkan dengan lori tangki air kerana apa? Kerana selalunya, kerapnya berlaku masalah air. Dan mereka terpaksa beratur di lori tangki air untuk mengambil air bagi keperluan harian mereka. Jadi kalau kita tanya anak-anak Selangor daripada kecil sampai besar, mereka tengok lori air. Kecil mereka mandi dekat lori air. Bila dah dewasa sikit, mereka angkat air naik ke rumah. Kalau tanya anak-anak Selangor, mereka mengalami masalah tu. Tetapi bagi orang-orang yang duduk di Kedah, di Kelantan, tak lalui. Saya sendiri tuan-tuan, saya bersyukur di Kedah. Dan saya bersyukur lahir di Kedah. Sebab apa? Walaupun negeri saya dihina, walaupun negeri saya dikutuk kerana terlepas daripada kemajuan, namun saya tidak pernah sesekali dibesarkan dengan lori tangki air. Dan saya tidak pernah merasa untuk mengangkut air daripada lori tangki air. Saya beritahu terus terang tuan-tuan. Jadi daripada kecil tuan-tuan, saya kenal lori tangki air ni bila? Saya kenal lori tangki air ni masa saya main di Selangor. Masa saya main di Selangor umur 19 tahun. Daripada saya kecil, daripada umur saya 5 tahun sampai umur saya 18 tahun, saya tak pernah tengok lori air ni. Saya tak pernah tengok lori tangki air ni. Saya beritahu pada saudara, saya jadi perak bila saya main di Selangor, tengok, oh inilah rutin. Sebab apa tuan-tuan? Daripada kecil saya dimandikan di dalam rumah dengan selesa, tak peti anak-anak di Selangor.
Anak-anak di Selangor terpaksa mandi di dalam di lori air dan sebagainya. Saya kenal lori air ni tuan-tuan semasa saya tinggal di Pangsapuri Sri Andalas Kelang selama hampir 8 tahun. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara, dalam tempoh 8 tahun tu boleh dikatakan dalam 1 tahun 4 hingga ke 5 kali setahun saya berjumpa dengan lori air. Jadi mula-mula tahun pertama saya duduk di Kelang, tuan-tuan, saya excited. Saya tanya, weh, lori minyak masuk dekat area rumah kita kan? Dia berkata, tak, bukan lori minyak, ni lori air. Saya excited. Jadi bila masuk tahun kedua, saya dah rasa makin marah kepada kerajaan dari Selangor. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab saya rumah di tingkat 5. Saya terpaksa angkat air daripada lori air naik ke rumah saya tingkat 5. Bawalah tong setahun 4-5 kali. Jadi tuan-tuan, itulah yang berlaku di Selangor. Adakah masyarakat di Pelengai nak benda tu berlaku kat tempat mereka? Kalau mereka nak benda ni berlaku kat tempat mereka, jadi mereka sokonglah PHBN. Maka inilah yang mereka akan hadapi. Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, malangnya masyarakat di Selangor hari ini masih ada yang yakin dan percaya kepada Pakatan Harapan. Dan mereka masih memilih parti tak guna ini untuk memerintah Selangor. Dan akhirnya tuan-tuan, kenapa saya sebut tentang lori tangki air? Kerana syarikat pengurusan air Selangor, Sdn Bhd Air Selangor, hari ini mengeluarkan notis bahawa daripada 10 hingga ke 12 hari bulan ini, masyarakat di Selangor akan terputus bekalan air sebagaimana notis yang dikeluarkan. Jadi tuan-tuan, saya mengucapkan tahniah kepada masyarakat di Selangor kerana mereka hidup dengan air lori tangki air. Kita walaupun duduk di Kedah apa semua, saya daripada kecil tuan-tuan, saya tak pernah tengok lori tangki air. Even masa MB Kedah pun, memerintah pun, saya tak nampaklah sekerap. Mungkin setahun sekali ada. Tak pernahlah tengok sekerap yang berlaku kat Selangor. Jadi saya sebut ni tuan-tuan sebab baru keluar dalam berita, baru keluar dalam sinar harian yang mengatakan bahawa syarikat pengurusan air Selangor Sdn Bhd mengumumkan bahawa 10 hingga 12 hari bulan nanti akan berlakunya masalah terputus bekalan air sebagaimana notis yang telah dikeluarkan. Jadi tuan-tuan, 2 hari masyarakat di Selangor kena, orang kata apa, kena angkut air. Tapi tuan-tuan, saya bagi tahu, kalau orang duk pi apa nama yang dekat Thailand tu yang nak main air tu, orang bagi apa? Songkran. Dekat Kedah ni setahun sekali depa meraihkan songkran. Tapi kat Selangor ni setahun 4 kali, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok depa main air seronok kan. Air lori tangki air tu kan. Depa punya anak-anak mereka duduk main dekat Pangsapuri kan. Jadi mereka pun seronok lah tengok kan. Dengan duduk berlari-berlari kat air tu kan. Jadi setahun 4 kali mereka main air tuan-tuan. Tapi baguslah. Itulah kerana mereka memilih Pakatan Harapan. Kerana mereka boleh buat pesta air setahun 4 kali. Berbanding macam yang berlaku di sebelah utara Malaysia seperti khususnya di Perlis dan Kedah. Pesta air hanya berlaku setahun sekali sahaja. Okey tuan-tuan. Mereka nak kata saya bohong pun, tuan-tuan tengoklah 10 sampai 12 hari bulan nanti ada ayak kata ada ayak. Jadi notis ni saya sebut dah, syarikat pengurusan air Selangor Sdn Bhd. Notis ni saudara pun boleh pergi cek. Jadi orang Pakatan Harapan ni masalah lah kan. Okey tuan-tuan. Jadi adakah orang di Pelengai nak menghadapi masalah yang sama? Tapi saya faham lah masalah air ni tidak mungkinlah akan berlaku di Pelengai. Mungkin akan berlaku, mungkin tidak akan berlaku. Itu kita tak pastilah. Namun Pelengai ni tidak terlepas dengan peningkatan kos sara hidup akibat kenaikan harga barang yang menggila sekarang ini, saudara. Bukan sahaja harga barang naik, saya yakin masyarakat di Pelengai turut juga menghadapi kesukaran untuk mendapatkan barangan harian yang lain seperti gula, beras, telur dan minyak yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Malaysia sekarang ini kerana berlakunya kekurangan stok dalam pasaran sekarang ini. Jadi barangan-barangan ini telah diliwat sekarang ini tuan-tuan, sehingga kita kekurangan stok dan tidak ada. Benda yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tetapi apabila kita diperintah oleh Perdana Menteri yang luar tabi'i, maka perkara yang luar tabi'i juga berlaku dalam negara kita. Kan? Dan saudara, saya nak bagi tahu, dan sekiranya ada pun benda ni,
Dia ada pula sekarang ni kategori-kategori yang tertentu, sama ada premium ataupun biasa. Yang beza harganya sangatlah menyusahkan rakyat, khususnya rakyat di pedalaman yang pendapatan mereka ini lebih kecil berbanding dengan rakyat-rakyat yang duduk di bandar. Jadi tuan-tuan, bukan saja itu, hari ini industri Gardenia mengumumkan bahawa harga produk dan barangan Gardenia akan mengalami peningkatan harga di antara 10 sen hingga 40 sen. Bayangkanlah ibu-ibu yang duduk di Dun Pelengai yang membeli roti sebagai bekal untuk anak-anak mereka pergi ke sekolah. Kita nampak mungkin sedikit peningkatan 10 sen hingga 40 sen. Tetapi bagi masyarakat di luar bandar khususnya, peningkatan ini sangat besar. Nampak sedikit peningkatan ini, tetapi jika dikira berdasarkan purata sebulan perbelanjaan bulanan mereka, khususnya untuk 4 orang anak, maka pembelanjaan untuk roti sarapan anak dia saja sebulan meningkat RM48 sebulan. RM48 bukan angka yang kecil kalau dia bergaji 1,500 dan ke bawah. Jadi saudara, kalau kita tengok ini tak terlepas, masyarakat di Dun Pelengai juga mempunyai masalah yang sama. Adakah kita masih nak menyokong kerajaan barang naik ni? Apa makna PHBN saudara? PHBN ini maknanya pasti harga barang naik. Sebelum ini BN, barang naik. Tapi kalau dia bergabung jadi PHBN, maka dia akan jadi pasti harga barang naik. Jadi saudara boleh tag hashtag di Dun Pelengai, PHBN, hashtag pasti harga barang naik. Jadi mulai sekarang ini tuan-tuan boleh tengok. Jadi dulu orang Pakatan Harapan kata zaman Barisan Nasional GST harga barang naik. Tapi bila mereka bergabung dua-dua PHBN, jadi pasti harga barang naik. Jadi tuan-tuan, apa yang saudara boleh lihat sekarang ni, apa yang kita boleh katakan sekarang ini, sejak kerajaan Madani memerintah, bukan semua yang dapat bantuan tunai rahmah STR ni. Sepanjang saya buat live, macam-macam lah orang mengadu, yang mengatakan ada yang dapat, ada yang susah nak dapat dan sebagainya. Malah ada insentif yang dikurangkan, seperti kepada golongan-golongan bujang dan pesara, yang sebelum ini mereka mendapat RM500 hingga ke RM800. Hari ini cuma mendapat RM300. Tapi golongan-golongan ini semua, walaupun insentif mereka dikurangkan, walaupun mereka sukar untuk mendapat bantuan kerajaan, tetapi mereka tidak terlepas dengan peningkatan harga barang yang sangat meruncingkan rakyat Malaysia sekarang ini. Dan saudara, kalau kita masih lagi lah memberi undi kepada mereka-mereka ni semua, saya tak tahu lagi lah apa nak kata. Kalau kita masih lagi memberi undi kepada mereka, maka lagi lama lah mereka memerintah negara. Saya nak bagi tahu, kerajaan hari ini sangat rapuh. Kerajaan hari ini hanya bergantung kepada sokongan-sokongan beberapa ahli parlimen UMNO saja. Tapi kalau UMNO itu ditolak oleh keseluruhan masyarakat Melayu, maka dia akan mengugat beberapa kepimpinan UMNO. Bila dia mengugat beberapa kepimpinan UMNO, maka kerajaan hari ini, tuan-tuan boleh tengok, tak lama, maka dia akan jatuh. Kalau tuan-tuan masih lagi memberi kekuatan pada kerajaan pada hari ini, setahun baru 10 bulan mereka memerintah, kita dah merana. Bayangkan 5 tahun. Kalau 5 tahun mereka memerintah, tuan-tuan, bukan kata bendera putih, silat hari bulan berapa ramai rakyat Malaysia yang akan bunuh diri. Okey tuan-tuan. Barang memang mungkin naik benda ni. Turun Anwar angkat Zahid. Dah bukan hashtag pasti harga barang naik. Man. Hashtag pasti harga barang naik. Okey saudara, baru-baru ni saya ada upload satu video. Terima kasihlah kepada siapa yang share. Siapa yang tak share tu sebab dia tak yakin.
yang saya cakap benda yang benar. Sebab tu dia tak mau share. Macam sekarang ni lah saya buat live ni, dia malas nak share. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, tak perlu risau. Sebab apa? Saya berani yakin bahawa apa yang saya cakap ni adalah benar. Tuan-tuan jangan rasa macam apa nama ni, betul ke dia cakap ni. Sebab kebanyakannya apa yang saya cakap ni dia akan berlaku. Jadi sebagai contohnya, saya up satu video baru-baru ni tuan-tuan, saya mengatakan bahawa kerajaan Madani hari ini tidak kompeten dan hanya menumpang kejayaan kerajaan yang terdahulu. Dan saya buat naik satu video dengan caption dekat video tu adalah, hati-hati, Anwar Ibrahim akan claim semua benda selepas dia balik daripada USA. Jadi tak ramai, adalah ramai rakan kita yang share, tapi ada jugalah yang tak apa nak share sebab dia kata betul ke Anwar nak claim benda ni. Tapi tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan baca dalam sinar harian, saudara-saudara semua baca dalam sinar harian, tuan-tuan akan nampak makcik-makcik, pecik-pecik saya bagi tahu apa yang saya cakap dah jadi realiti. Saya baca laporan akhbar sinar harian tuan-tuan, yang hari ni punya lah, saya ambil laporan akhbar sinar harian ni. Saya nak tanya kepada saudara yang tengok video saya tu, sama ke tak sama dengan apa yang saya ramalkan? Sekejap saya baca. Lawatan Anwar Ibrahim ke Amerika Syarikat membuahkan hasil apabila usaha menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi negara itu. Dan Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500, termasuk Airbnb, Amazon Web Service, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly-Clark di Harvard Club. Saya ulang lagi sekali tuan. Saya ulang. Lawatan Anwar ke Amerika membuahkan hasil apabila usaha menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi negara itu. Anwar telah mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500, termasuk Airbnb, Amazon Web Service, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly-Clark di Harvard Club. Betul ke tak betul saya cakap dia akan claim? Dia claim semua benda tuan-tuan. Dia claim bahawa dia berjaya menarik pelaburan daripada Airbnb. Dia berjaya menarik pelaburan Amazon. Dia berjaya menarik pelaburan Amazon Web Service. Dia berjaya menarik pelaburan Boeing. Dia berjaya menarik pelaburan ConocoPhillips. Dia berjaya menarik pelaburan Kimberly-Clark. Sedangkan saya bagi tahu kepada saudara, syarikat-syarikat yang dia sebut ni saudara, telah pun berpuluh tahun bertapak di Malaysia. Syarikat-syarikat ni dah puluhan tahun dah ada di Malaysia. Saya yakin malam ni saudara, semua Cyber Trooper Pakatan Harapan akan berbangga dengan penipuan mereka punya Perdana Menteri. Dan mereka menganggap bahawa Anwar seorang yang hebat. Sebab apa? Sebelum ini, masa di Amerika pun, Cyber Trooper Pakatan Harapan bagi tahu apa? Cyber Trooper bagi Pakatan Harapan, saya masuk dalam live dia, saya tengok dia kata apa? Dia kata rakyat Malaysia kena bersyukur sebab Anwar telah pun membawa balik pelaburan Boeing ke Malaysia. Sebab tu saya buat video tu. Sebab saya dah predict dah mereka akan kencing rakyat Malaysia. Dia cerita tuan-tuan, Cyber Trooper dia cerita sebelum ni tak ada syarikat Boeing di Malaysia. Tapi lah ni rakyat Malaysia boleh tengok syarikat penerbangan Boeing yang akan ada di Malaysia. Dan dia boleh kencing. Dia kata syarikat Airbnb lah, ConocoPhillips, ini adalah syarikat-syarikat yang disebut oleh Cyber Trooper PH. Konon-kononnya Anwar berjaya menarik masuk pelaburan ini. Jadi faktanya saudara boleh pergi tengok lah. Dekat saya punya VTT saya tu, saya ada cerita bila tahun syarikat dimasuk. Syarikat yang disenaraikan itu saudara sudah lama bertapak di Malaysia dan bukan baru masuk ke Malaysia selepas Anwar pergi ke Amerika. Semasa Anwar di Amerika, walaupun beliau hadir ke persidangan Unggar yang disertai ratusan pemimpin dunia, namun rakyat Malaysia tidak lihat
Mana-mana pemimpin dunia yang mengagumi kepimpinan Anwar Ibrahim, sedangkan mengikut laporan ketika Anwar berada di USA, beliau hanya berjumpa dengan Presiden of Thai. Presiden Thailand ni tuan-tuan, dia duduk sebelah kita ya. Dia kalau tuan-tuan nak pergi ikut Kedah pun boleh, tuan-tuan nak pergi ikut Perlis pun boleh. Tapi Anwar jumpa dia di US. Tetapi tidak ada laporan yang mengatakan Anwar berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Saya nak bagi tahu kepada saudara, syarikat yang dia senaraikan telah menelabur di Malaysia sejak zaman Tun Hussein. Sebagai contohnya syarikat Kimberly Clark yang telah pun mula berlabur di Malaysia sejak pada tahun 1977. Manakala Boeing telah pun melabur di Malaysia sejak daripada tahun berapa? Tahun 1986. Semasa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang mempunyai hubungan 1996 yang mempunyai hubungan yang baik dengan Bill Clinton. Dia punya industri dia ada dekat Kedah, AWS. AWS ni adalah industri usaha sama di antara Boeing dengan Hexcel Group. Boeing dengan Hexcel Group gabung jadi AWS. Duk ada industri pembuatan orang kata komponen Boeing. Duk ada dekat Kedah sana. Dan headquarters Boeing ni duk ada dekat sini dah lama dah, puluhan tahun dah, pada zaman Tun Mahathir. Begitu jugalah ConocoPhillips ni headquarters dia dekat tu, LCC. ConocoPhillips ni syarikat pencari gali petroleum nombor 5 terbesar di dunia. Dan dia telah masuk di Malaysia sejak tahun 2000. Pada zaman Tun Mahathir, dan headquarters dia ada dekat KLCC. Tuan-tuan pergi Google. Dan saya nak bagi tahu, Amazon dan Amazon Web Service ni telah melabur di Malaysia sejak zaman Ismail Sabri. Disahkan oleh Datuk Seri Azmin Ali yang mengatakan bahawa pelaburan ini telah masuk pada bulan Julai tahun 2022 sebanyak 25.5 bilion. Dan Airbnb ni telah beroperasi di Malaysia sejak daripada zaman Najib Razak lagi. Sejak daripada zaman Najib Razak lagi dah beroperasi di Malaysia Airbnb ni. Jadi semua pelaburan yang dia cakap ni tuan-tuan, semuanya kaki klaim saja. Saya tunjuk satu-satu, saya takut tersalah fakta yang saya sebut tadi ya. Saya rasa saya ada simpan lagi tak? Okey, ada. Sekejap Saya dah tahu dia akan klaim. Airbnb adalah syarikat pengendali aplikasi sewa tempat penginapan khusus untuk rumah dan kondominium dari Amerika Syarikat yang mula bertapak di Malaysia sejak 2017. Tuan-tuan boleh tengok laporan The Age Malaysia 21 Ogos 2017. Airbnb listing in Malaysia increasing rapidly. Ni dah masuk daripada sejak tahun 2017. Jadi satu lagi dia sebut apa dia? Ni AWS diluluskan oleh Jawatan Kuasa Pelaburan Kebangsaan NCI pada Julai 2022 untuk 10 tahun pertama dan kemudian pada 10 Oktober 2022 untuk 5 tahun lagi menghasilkan pelaburan sebanyak 25.5 bilion. Ni Azmin Ali. Dalam The Star, Amazon Web Service expected to make major investment in Malaysia to develop data center. Ni 18 Mei 2022 Azmin Ali. Jadi ni tuan-tuan, ni Boeing. Ni adalah maklumat syarikat Boeing yang berdaftar di Malaysia pada tahun 1993. Tuan-tuan tengok ni. Ni dia punya company name dia adalah Boeing Aerospace Malaysia Sdn Bhd. Didaftarkan pada 11 hari bulan 11 tahun 1993. Syarikat Boeing mula bertapak di Malaysia sejak 1993 dan berdaftar pada 11 hari bulan 11 1993. Semenjak era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempunyai hubungan akrab dengan Bill Clinton pada waktu itu. Dan satu lagi syarikat yang Boeing buka juga, ni ACM. ACM ni adalah Aerospace Composite Malaysia Sdn Bhd. Adalah industri usaha sama Boeing dan Hexcel yang mula bertapak di Malaysia pada tahun 1996 sejak era Tun Mahathir Mohamad berpusat di Bukit Kayu Hitam, Kedah. ACM membuat komponen pesawat yang dieksport di seluruh dunia. Jadi semua yang Anwar Ibrahim sebut, nama-nama syarikat ni,
Semua dah ada di Malaysia. Yang dia kata pelaburan dia buat masuk pada US ni, ConocoPhillips berdaftar di Malaysia sebagai ConocoPhillips Asian Pacific Sdn Bhd. Terletak di Suria KLCC dan mula melabur di Malaysia sejak tahun 2000 semasa era pemerintahan Tun Mahathir Mohamad. ConocoPhillips adalah syarikat cari gali petroleum kelima terbesar kelima terbesar dunia. Untuk rekod, minyak dijumpai Malaysia sejak tahun 1910, bukan era Madani. Jadi syarikat-syarikat ni semua dah masuk di Malaysia, tuan-tuan. Termasuk jugalah ni yang dia sebut ni, Kimberly-Clark. Kimberly-Clark ni dah memang beroperasi di Malaysia, dilaporkan oleh HR Asia. Pada tahun 1977, Kimberly-Clark sudah beroperasi di Malaysia sejak era Tun Hussein bin Dato' On. Sebagaimana laporan HR Asia, produk KC mula dijual di Malaysia pada tahun 1924, sejak sebelum merdeka lagi. Zaman itu Madani belum wujud, yang ada hanyalah parti perikatan. Tuan-tuan, dia claim semua benda, mengatakan dia buat seolah Malaysia ni bodoh dan rakyat Malaysia ni tak boleh pergi semak fakta sama ada apa yang dia bawa masuk tu betul ke tak. Pelaburan yang diumumkan, yang dibawa masuk oleh Anwar Ibrahim ni telah ada pun. Tuan-tuan boleh pergi Google, type nama syarikat tu, duk ada HQ dia duk ada di Malaysia. Pun dia boleh tipu, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa seorang Perdana Menteri yang tidak bermaruah dan tidak ada perasaan malu seperti ini. Apabila tidak ada apa-apa yang dilakukan dan dia claim semua benda dia buat seolah-olah rakyat Malaysia ni bodoh dan tidak boleh periksa penipuan beliau. Adakah orang seperti ini yang nak diangkat sebagai Perdana Menteri? Adakah orang seperti ini yang nak diterima sebagai Perdana Menteri? Seorang penipu, kaki spin, claim, tetapi dia tidak ada jasa apa pun pada negara. 10 bulan dengan belanjawan yang tertinggi, dengan belanjawan sebanyak 388.1 bilion ringgit. Tetapi apa jasa dia kepada negara? Tidak ada jasa kepada negara, saudara. Yang dia tahu semua dia nak claim. Kerja yang dibuat oleh Tun Mahathir jadi kerja dia. Termasuklah kerja yang dibuat oleh Najib Razak. TRX Resident, mereka buat banner besar-besar, kononnya kerajaan Madani, dirasmikan oleh Nga Komeng. Tuan-tuan, projek itu bukannya dibuat pada zaman Madani, tetapi projek itu siap pada zaman Madani. Dia claim, tuan-tuan, TRX Resident kejayaan Nga Komeng, kepala bapa dia. Kaki claim, tuan-tuan, kerajaan hari ini memang kaki claim, tuan-tuan. Non kaki claim, betul, non kaki claim. Semua mereka nak claim, tuan-tuan. Semua mereka claim, tapi mereka tak buat apa pun. Okey, tuan-tuan, saya tahu walanon marah dengan apa yang saya cakap, tapi anda kena terima. Benda ni adalah sebagai fakta. Sebab saya tak kencing pun. Saya baca laporan tu sebiji-sebiji lagi pun. Dan adakah pelaburan tu dibawa masuk oleh Anwar Ibrahim? Saya baca, fakta. Saya baca laporan akhbar. Okey, sekarang ni kita tanya rakyat Malaysia, siapa yang percaya syarikat ni dibawa masuk oleh Anwar Ibrahim? Siapa yang percaya pelaburan ni dibawa masuk oleh Anwar Ibrahim? Saya baca, siapa yang percaya tekan 1. Laporan, lawatan Anwar ke Amerika membuahkan hasil apabila usaha menarik lebih banyak pelaburan dan perdagangan ke Malaysia melalui pertemuan dengan beberapa syarikat gergasi negara itu. Anwar telah mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika yang tersenarai dalam Fortune 500, termasuk Airbnb, Amazon Web Service, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly-Clark. Saya nak tanya, siapa yang yakin Anwar yang bawa masuk pelaburan ni? Wah, ramai juga anak-anak papa yang bodoh. Ramai juga anak-anak papa tak apa nak cerdik, tuan-tuan. Saya pun tak tahulah. Ni kita tengok, kita buka Google Map. Nak tunjuk gambar lah, jangan jadi bodoh sangat. Hang buka Google Map, hang type nama-nama syarikat ni dah ada tak kat Malaysia? Kalau hang tak mau percaya kat aku pula. Sebab hang ni, hampa ni tak nampak kebenaran sebab hampa tak mau rujuk tau. Hampa duk dengar apa yang Banon tu cakap. Bila hampa dengar apa yang Banon tu cakap, maka hampa kena tipu lah.
Anwar Ibrahim ni type penipu. Jadi apa yang dia cakap kena periksa. Konoko Philip Malaysia. Konoko Philip Asia Pasifik. Ni lokasi dia kat mana? Nampak lokasi dia? Lokasi dia dekat Suria KLCC. Oh, tak nampak, dia terbalik. Tu nampak? Konoko Philip Asia. Tu depan Mandarin Oriental KLCC. Company dia dah ada dah. Company dia dah ada dah yang papa hang claim tu. Syarikat tu memang ada di Malaysia pun. Sebab itulah aku kata, hampa ni masalah hampa ni, hampa dibodohkan oleh Anwar Ibrahim. Dan Anwar ni berjaya sebab apa? Sebab pengikut-pengikut Anwar Ibrahim ni adalah manusia yang bodoh dan tak mau memeriksa apa yang Anwar cakap. Sebab itu dia berjaya. Bukan sahaja Perdana Menteri yang tidak kompeten dan kaki klaim serta penipu, tuan-tuan. Kita juga mempunyai Menteri Badut Sarkas yang berada di kementerian. Hari ini di Ibu Pejabat DHL Express Malaysia, Fahmi Fadzil mengatakan bahawa perkhidmatan kurier di dalam negara kita akan digantikan dengan drone penghantar barang. Jadi saya nak tanya kepada Fahmi Fadzil ni, sebelum dia bercakap, adakah dia membuat sedikit kajian ataupun dia membaca berkaitan dengan drone penghantar barang ini dan kesesuaian penggunaan dia di Malaysia? Dan saya nak bagi tahu kat sini, kalau dia baca, saya ada credibility untuk cakap benda ni. Sebab saya dalam bidang computer science, dan drone pun adalah salah satu juga dalam bidang computer science juga. Kalau anak-anak papa yang lain yang tak belajar, saya tak tahulah. Saya nak bagi tahu kat sini, tidak dapat dinafikan. Ada negara-negara yang membangun seperti US yang telah pun menggunakan perkhidmatan ini sejak 2019. Dan kita kena tengok sebab apa mereka menggunakan perkhidmatan ini. Berdasarkan laporan daripada Amazon yang menggunakan perkhidmatan ini, berdasarkan laporan Amazon, penggunaan drone penghantaran barang ini adalah kerana syarikat kurier tidak mempunyai kaki tangan yang mencukupi untuk melaksanakan penghantaran dan menjimatkan kos operasi dan kos penghantaran serta menjimatkan masa, khususnya bagi kawasan-kawasan ladang dan pertanian di US. Dekat kawasan-kawasan ladang. Sebab mereka tak cukup orang dan kaki tangan untuk akses ke kawasan-kawasan ni. Sebab tu mereka pakai drone. Di Malaysia, pengangguran kita tinggi. Kadar pengangguran kita masih lagi tinggi. Di mana ramai rakyat Malaysia yang terlibat dalam perkhidmatan kurier ini sebagai pekerjaan mereka yang pertama sebelum mereka pergi cari kerja lain. And so, jika kita tengok perolehan teknologi ini akan menyebabkan lebih ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Ini bukan saya kata. Ada negara-negara yang mana dia punya laporan pengangguran dia tu meningkat, dia tidak mengikut kepada perolehan teknologi ini. Sebab apa? Sebab dia tahu ramai rakyat dia terlibat dalam perkhidmatan kurier ni. Kalau dia beralih kepada teknologi ni, maka lebih ramai orang yang akan kehilangan pekerjaan. Itu daripada sudut pekerjaan. Daripada segi kos pula, kita kena tengok daripada segi kos, adakah ia mengurangkan kos kepada pengguna dan syarikat selepas kepada perolehan teknologi ini. Mengikut laporan Federal Aviation Administration US, jumlah drone penghantaran pada mula ia diperkenalkan adalah 9,200 unit dan kemudian meningkat tahun demi tahun, di mana pada 2021 adalah 20,500, 2022 adalah 34,900 unit drone dan 2023 adalah 60,000 unit drone. Dan dijangka menjelang tahun 2024 adalah 110,400 unit drone. Namun daripada segi penggunaannya menurun. Daripada mula diperkenalkan pada 2019 adalah 65% penggunaan. Selepas itu menurun kepada 49% pada tahun 2021 dan 55% pada tahun 2022 kerana masalah kos operasi yang meningkat serta kualiti perkhidmatan
kerana barangan yang rosak semasa penghantaran dan terpaksa dipulangkan semula. Jadi syarikat terpaksa tanggung banyak barang yang rosak serta kos mereka yang meningkat. Pengguna pun sama juga. And masa dia ni, and apa nama orang kata apa, bila sampai barang rosak dia nak kena return balik, masa dia terganggu dan kos juga dia terpaksa tanggung lebih. Di US dia tak pakai peti surat, khususnya di kawasan-kawasan ladang, di mana barang ini hanya diletakkan di laman rumah dan sebagainya. Ini mengikutkan laporan dia. Bayangkan kalau dilaksanakan di Selangor ataupun di Pulau Pinang, bagaimana keadaannya, dan kos syarikat yang terpaksa ditambah untuk membeli drone berkenaan. Sebab drone ni cuma boleh hantar satu item. Kalau pakai orang ni dia boleh ambil banyak barang. Contohnya macam Food Panda, dia boleh ambil 5, dia boleh hantar terus. Tapi kalau pakai drone, dia boleh pergi satu betah balik. Kalau barang tu berlambak macam mana? Dia akan menjadi masalah. Dan drone ni bukannya kecil, besar. Bayangkan dia hantar di flat macam mana? Makcik tengah pergi beli sayur kan, drone lintas. Makcik tu pun terkejut tengok. Datang apa kan? Hantar surat drone tu kan. Jadi tak sesuai. Sebab itu saya kata, bila menteri seperti Fahmi Fadzil ni mengumumkan satu perkara, adakah dia mengambil masa untuk memahami dan membuat kajian terperinci berkenaan dengan perkara yang dia umumkan? Bukan sekadar nak jadi popular, tapi menteri kena nampak bijak. Dan bukannya seperti badut, bukan seperti orang bodoh dan sebagainya. Memanglah bila sebut drone ni nampak canggih, tapi boleh tak dipakai di Malaysia? Adakah kajian? Kalau saya nak cerita, ni tak sesuai lah nak cerita kat sini. Kalau nak debat dengan dia. Tapi banyaklah benda yang kita boleh cakap dekat sini. Contohnya adalah daripada sudut apa nama air traffic. Kalau drone tu banyak, tuan-tuan bayangkan, kalau kat US ni 100,000 drone. 100,000 drone hantar barang. Contoh di Pulau Pinang. Ni saudara boleh nampak tak drone ni terbang? Terbang. Macam mana dengan air traffic? Macam mana dengan apa laluan lapangan terbang, macam mana dengan, dan drone ni bukannya senyap, dia bising. Macam mana dengan orang kata apa ni, dia nak masuk pergi dalam flat, macam mana dengan besar saiz dia kena kepala orang ke apakah. Semua ni perlu dikaji. Bukan perlu umum kita akan pakai drone. So banyak benda lagi yang perlu dipikirkan oleh menteri, khususnya sekarang ni 5G, khususnya sekarang ni Starlink yang tidak boleh diakses, khususnya sekarang ni berkaitan dengan dana digital berhad, apa nama ni, yang berkaitan dengan buat filem apa semua tu, khususnya berkaitan dengan pencapaian internet. Yang dia fikir drone bukan bawah kementerian dia, drone bawah kementerian pengangkutan. Yang dia duk fikir pasal drone ni. Ini masalah dia tuan-tuan. Bila kita ada menteri yang tidak buat kerja, Menteri Wanita dan Masyarakat hari ni, apa dia buat? Tak buat apa pun. Habis kuat dia mengumumkan tentang pet free tu. Menteri Belia dan Sukan buat apa? Menteri Keterjaminan Makanan buat apa? Ni nak pergi dekat India pula ni, nak pergi bincang pasal beras. Kita pun pelik kerja duk pergi travel pergi di India ya. Maka dia ada string merah kat India pula kan. Yang ni pun kita heran juga. Sat-sat pergi India. So rakyat Malaysia kena tengok benda ni. Rakyat di Don Pelengai kena tengok hari ni. Kementerian yang ada hari ni semua tak berfungsi. Itulah yang menyebabkan rakyat tertekan dan yang menyebabkan rakyat susah pada hari ni. Okey, siapa yang nak VC? Terbaik PMX untuk hang ialah terbaik. Untuk orang lain tak terbaik, menyusahkan. Ni Rafizi satu lagi. Yang ni kita boleh tanya pendapat Malay Digest lah kan. Dia ni nampak cerdik ke bangang, sebab Malay Digest ada di bawah. Nak melaksana, saya dengar tadi ucapan dia kat dalam Dewan Negara. Macam mana dia nak laksanakan pendapatan progresif ni, nak tingkatkan gaji progresif. Dia kata majikan bawa naik gaji. Saya dengar dengan teliti, okey. Kerajaan akan menyediakan satu dasar supaya majikan menaikkan pendapatan kepada pendapatan lebih progresif lah. Saya dengar lah. Lepas tu ayat dia yang belakang tu, Allah, siapa dengar pun kata dia ni bangang. Lepas tu dia kata apa? Dia kata okey, bila kita dah laksanakan, syarikat ni kena hantar bukti. Saya pun dengar dengan teliti ni. Okey, syarikat ni kena hantar bukti berapa pendapatan yang dia buat naik. Lepas tu apa dia kata?
Dia kata lepas dah dapat bukti, kerajaan akan bayar insentif pada syarikat ni. Apa kebodohan yang dia cuba buat ni? Apa kebodohan ni? Kalau kata dia nak suruh syarikat ni tingkatkan gaji, kenapa kerajaan nak kena bagi duit kat syarikat ni? Better kerajaan bagi duit terus kepada rakyat. Sama aja. So kalau dia nak suruh syarikat ini, macam yang Rafizi sebut bahawa syarikat-syarikat ni mengambil untung yang lebih. Dulu berapa harga barang, sekarang ni berapa harga barang, keuntungan mereka ni banyak, maka mereka kena naik pendapatan kepada rakyat. So bila disuruhlah mereka naik, suruh mereka naik pendapatan, lepas tu tunjuk bukti kerajaan tolong bayar gaji. Menentang apa ni? Kalau dulu kita buat di bawah program subsidi upah, kerana syarikat tak mampu untuk bayar pendapatan pekerja, sebab berlakunya pandemik pada waktu tu, sebab Tan Sri tidak mahu syarikat-syarikat ni bankrupt dan sebagainya. Sebab itu Tan Sri bagi program subsidi upah. Dia bagi kepada syarikat kena buktikan bahawa dia bayar pendapatan, kerajaan akan bagi kat dia sampai ke RM800. Itu betul. Tapi sekarang ni cerita apa ni? Kita duk dengar dia punya gaji progresif tu, teruja saya dengar kan. Rupanya kerajaan bagi Fondo Dizen nak buat balik program subsidi upah, nak bagi kepada industri ni nak buat apa? Itu yang pertama. Begitu juga dengan klinik. Yang program kesihatan madani ni. Ni lagi saya tak faham. Semalam ada seorang main naik debat dengan saya. Tuan-tuan, klinik kesihatan kita ada, klinik kesihatan komuniti. Kita ada poliklinik komuniti. Kita ada hospital. Lepas tu dia buat yang pakej kesihatan tu RM250. Dia bagi kepada klinik swasta untuk penyakit-penyakit yang tertentu, demam dan sebagainya lah, yang basic-basic ni, demam. Bagi RM250. Dengan dia punya reason dia adalah untuk jimatkan masa. Dia punya reason dia adalah kerana hospital ni ramai orang. Ni semua tak logik. Kan kerajaan ni, contoh dia kata nak memperkasakan Kementerian Kesihatan, nak memperbaiki klinik, nak mewujudkan klinik dan sebagainya. Lepas tu dia pergi bagi duit kat klinik swasta buat apa? Tuan-tuan bayangkan, kalau satu keluarga RM250, sejuta keluarga berapa? 250 juta. Kan kita rugi dekat situ. Dan kenapa bila kita sebut tentang swasta ni sepatutnya kerajaan tidak lagi tanggung dia. Kenapa nak subsidi bagi kat dia? Kenapa nak kena keluarkan subsidi nak bagi pada klinik swasta? Sepatutnya tak perlu lagi. Sebab bila sebut swasta, dia kena berdikari sendiri tanpa bantuan kerajaan ataupun tanpa komitmen kerajaan. Sebab itu kita swasta kan. Sebab itu kita ada dasar perswastaan dan sebagainya. Jadi dia pergi bagi kat klinik. Sepatutnya duit tu ni yang kita beli ubat dekat hospital kerajaan ni nak buat apa? Nak buat apa kita beli ubat dan sebagainya. Jadi ni saya kata tu pemikiran menteri yang ada pada hari ini, pemikiran yang merapu dan merugikan duit rakyat. Okey saudara. Petikai je kerja kau. Saya petikai benda yang betul. Kan? Pakcik Ninja. Assalamualaikum Pakcik Ninja. Tata kelola ke laut. Semua projek-projek nak buat lari duit kerja mereka. Buat projek tu, nak buat projek pun, projek menteri besar dengan Perdana Menteri. Saya baca tuan-tuan semalam dengan begitu terujanya saya baca semalam. Kerajaan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah meluluskan peruntukan berapa ratus juta tu untuk pembinaan PPR. Saya pun semalam, baguslah kan, Ngah Komeng ni kan. Dia luluskan PPR. Saya pun saya pun rasa macam happy lah kan. Bagus juga dengan Komeng ni kan. Rupanya tuan-tuan, saya pun baca lagi. Saya baca dengan lebih lanjut. Saya tengok dekat situ PPR yang pertama akan dibuat di dalam Parlimen Hambun.
Saya pun kata, tak apalah, Perdana Menteri kan, mesti dia nak buat kat tempat dia. PPR yang kedua akan dibuat di N04 Kota Tampan. Saya pun tengok, ni tempat Menteri Besar Perak ni. Lepas tu PPR yang ketiga akan dibuat di Teluk Intan. Ini menteri punya projek. Baguslah. Projek Perdana Menteri, Menteri Besar dan juga menteri. Depa ya. Habis tu, yang kat tempat lain di Pulau Pinang ni. Di Pulau Pinang, orang terpaksa pindah keluar daripada Pulau Pinang. Sebab apa? Orang terpaksa pindah keluar daripada pulau. Sebab kos rumah yang tinggi. Di Selangor, dekat PJ Damansara, mana ada orang yang mampu beli rumah mahal, berjuta-juta dan sebagainya. Ini tempat yang penting nak buat ni, perumahan rakyat ni, miskin bandar apa semua ni. Dia pergi buat kat tempat dia, Perdana Menteri, Menteri Besar, Menteri apa di perumahan kerajaan tempatan. Haram jadah betul, beratus juta duit rakyat ni, duk bayar ni. Yang duk bayar apa nama cukai ni rakyat. Rakyat kena bayar teks tinggi dan sebagainya, semata-mata nak bagi mereka buat projek untuk tempat mereka. Projek Menteri Besar, Menteri dan juga Perdana Menteri. Inilah kerajaan yang apa mau. Kerajaan yang disebutnya tata kelola, mencerakinkan kepala bapak dia. Terima kasih bang. Mencerakinkan kepala bapak dia. Aduhai. Orang entah kerajaan kunyit. Hang semua tak betul. Dan memang tak betul lah. Mana boleh buat itu. Guna duit rakyat bukan guna duit pok hang. Guna duit rakyat tak betul lah. Mana boleh buat projek, ikut projek Menteri Besar, projek Perdana Menteri dengan Menteri. Ni kita kena tengok lah PPR ni tang mana yang paling perlu. Yang paling perlu PPR ni adalah di kawasan Pulau Pinang, di kawasan Selangor, Johor Bahru, yang tempat-tempat rumah mahal ni. Kawasan-kawasan ni yang sangat memerlukan PPR. Sebab apa? Mereka terpaksa sewa dengan kos yang tinggi. Kos 1,200, 1,400 tak mampu. Bila mereka sewa dengan harga yang tinggi, maka mereka punya komitmen mereka meningkat. Bila komitmen meningkat, maka berlakulah miskin bandar. Yang hampir buat kat Tambun, Teluk Intan dengan apa Kota Tampan tu, kerana Menteri Besar, Perdana Menteri dengan Menteri. Adakah itu tata kelola yang bagus? Itu bukan tata kelola yang bagus. Itulah nama dia kronisme bagang weh. Depa ni belanja duit rakyat. Bukan depa belanja duit pok depa. Kalau depa belanja duit dia apa nama Ibrahim tak apa. Kalau depa belanja duit Pak Ibrahim tak apa. Depa belanja duit rakyat Malaysia. Bukan harta pusaka Pak Ibrahim. Kalau harta pusaka Pak Ibrahim dia nak buat itu tak masalah apa. Dia punya pak punya duit. Ni duit rakyat. Alright, tuan. Mana rakan-rakan live kita? Peliwat Hamidi. Okey Nah, anak papa Nik Sufi. Assalamualaikum. 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 Tak dengar Okey tuan-tuan 1,100 orang yang ada kat sini yang ada Telegram. Boleh search Selamatkan Malaysia dan join Selamatkan Malaysia. Saya mempromosikan Telegram Selamatkan Malaysia supaya saudara semua senang mendapatkan maklumat berkaitan dengan Selamatkan Malaysia. Okey tuan-tuan Ya Syafiq, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum baik. Assalamualaikum. Okey tuan-tuan dia bila request ni kena bersedia untuk bercakap. Jangan request lepas tu diam. Bekas banduan dia angkat menjadi pemimpin. Betul ya. Siang tadi ada yang duk debatkan saya.
Duk kait lah pada zaman Tun Mahathir lah apalah. Saya kata apa duk kait Tun Mahathir pula. Kes liwat Anwar ni pada zaman Najib Razak. Dia dijatuhi hukuman pada 2015. Apa kaitan dengan 1998? Apa kaitan dengan Tun Mahathir? Ini pasal kes Najib. Yang gila tu dia tahu apa tak? Yang ada mental problem ni berdasarkan pekajian adalah mereka yang luar tabi'i. Sebab apa? Lelaki dan perempuan ni dijadikan untuk mereka ni suka di antara satu sama yang lain. Laki suka perempuan, perempuan suka laki. Kalau laki suka laki ni dia mental lah. Lah. Binatang pun tak buat macam tu. Mana ada lembu pergi suka dengan lembu jantan? Mana ada monyet yang pergi liwat? Mana ada lembu kena liwat? Lembu diliwat oleh manusia dah. Lembu kena liwat dengan lembu belum ada. Monyet kena liwat dengan monyet belum ada. Kambing kena liwat dengan kambing tu belum ada. Jadi kalau manusia yang suka liwat ni mental problem lah. Kazah pergi baca Kazah tu dulu. Anwar pernah permohonan dia ditolak oleh Mahkamah Syariah. Sebab apa? Sebab itu bukan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Telah pun dibuktikan Kazah menjadah apa. Nak sembang bab tu saya suka bab tu nak sembang. Kita sembang by fact, satu bersatu fact. Kenapa perlu yakin Anwar seorang peliwat? Semoga Allah angkat darjat PMX. Allah dah sebut kat dalam Quran dia melaknat kaum Nabi Lut. Cerita apa ni? Allah cerita dalam Quran dia melaknat kaum Nabi Lut. Malah Nabi Muhammad SAW pun tidak mengaku sebagai umat. Okey tuan-tuan. Angkat darjat peliwat. Hang dah saksi ke? Saya nak tanya bagaimana nak menolak bukti di mahkamah? Boleh tak? Jangan buat report kat saya. Buat report kat Saiful Bukhari. Kalau Saiful Bukhari fitnah Anwar, kenapa Anwar tak pernah buka kes dia semula? Dia boleh buka kes dia semula. Dia panggil sebagai Presiden Case Review. Presiden Case Review. Kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak review balik kes tersebut? Dan mangsa liwat tu masih ada. Dan Saiful Bukhari masih ada. Saya nak tanya, siapa yang kat sini yang kata dia menipu? Siapa yang kata dia fitnah? Macam mana hampa boleh kata Saiful fitnah dan hampa menegakkan Anwar? Dia mangsa. Kenapa tak ambil tindakan kat dia? Kenapa orang Pakatan Harapan tak berani report? Anda jadi kerajaan sekarang ni, kenapa tak report kata Saiful Bukhari bohong di mahkamah? Saiful Bukhari kazah dan sebagainya. Sebab apa? Berapa hampa nak report kat orang lain? Berapa hampa nak kata kat aku? Hampa nak kata kat MB dan sebagainya. Hampa nak kata kat Dr. Razidin dan sebagainya. Saiful Bukhari hidup lagi. Mangsa kes liwat masih hidup. Kenapa hampa tak hurai pasal tu? Tanya dia. Nak nombor dia aku bagi. Tak payah saman Luqman Adam. Tak payah saman siapa. Saman mangsa liwat tu dulu. Saman Saiful Bukhari. Naik walanon. Kita nak sembang. Macam mana nak buktikan? Saya nak tanya beberapa soalan. Macam mana anda nak menolak benda ni yang mengatakan kena bawa 4 saksi? Awak tak berani. Duk sebut di bawah tu kazah. Dia pun tak faham apa benda yang dia sebut. Dia pun tak faham apa benda yang dia sebut. Duk kazah. Aku tiap hari bukan live ya ni kan. Mai pok-pok ni balik cerita liwat Saya malas nak cerita bab liwat ni kan. Banyak benda lagi nak cerita kan. Tapi dia pun cukup suka benda ni. Ni pening kat dia ni. Kan. Okey Saya buka kes penawaan nombor W0971/2009 Pendakwa Raya VS Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertuduhan kes liwat Saiful Bukhari. Ni saya buka sekejap buka dokumen dia. Dalam Mahkamah Rayuan bidang kuasa Mahkamah Rayuan disebut di sini
Dalam kes ini, Anwar Ibrahim dituduh di bawah Seksyen 377B Kanun Kesiasaan pada 7 Ogos 2008 kerana meliwat pembantu peribadinya Saiful Bukhari Azlan. Dan di dalam kes ini, bukti-bukti yang dibawa ke dalam pembuktian. Yang pertama, the original CCTV recording allegedly taken from the guard house and leave to the block 11 of Desa Damansara condominium and any other location within the condominium fitted with the CCTV. Bukti yang kedua, DNA sample. The original sample, original swab slide made during testing, picture of the slide and the electropherogram for the East sample identified as the B1 to B12, A1 to A7, D1 to D3. Bukti yang ketiga, the note of the chemist who did the testing and penganalisaan. D, the note from all the doctors who examined the complainant Muhammad Saiful Bukhari bin Azlan at the hospital Kuala Lumpur. E, the doctor note, photograph and report of the fluoroscopy and or other tests done on the Saiful Bukhari Azlan at hospital Kuala Lumpur. F, the report from the hospital Pusrawi and doctor notes on the examination done on the Saiful Bukhari bin Azlan. G, the video recording of a statement by Saiful Bukhari Azlan on the 30 June 2008. H, the witness statement under section 112 of the code, the copies of all document and item which will be produced by the public prosecutor under section 51A, bracket 1, bracket B of the code. J, a statement of fact favoring the respondent under section 51A, bracket 1, bracket C of the code. K, all documents and items that will not be used by the prosecution in the trial. J, a list of the prosecution witness. M, alternatively, the respondent pray for an order that the public prosecutor disclose and that the respondent be allowed to inspect all the document and item mentioned above. Ni, bukti-bukti yang dibawa ke dalam mahkamah. Saya tak mau pergi bukti jauh. Saya nak pergi bukti yang nombor 2. Bukti nombor 2 mengatakan bahawa DNA sample, original sample DNA, original swab test slide yang dibuat semasa ujian, gambar-gambar slide dan laporan electropherogram yang ditanda sebagai B1 sampai B12, A1 sampai A7 dan D1 sampai D3. Saya nak tanya 2 soalan je. Soalan pertama, siapakah yang mengeluarkan air mani Anwar Ibrahim? Ataupun Anwar Ibrahim pernah menyimpan air mani dia dekat mana-mana bank? Yang kedua, siapakah yang memasukkan air mani milik Anwar Ibrahim ke dalam buntut Saiful Bukhari? Soalan yang sama ditanya oleh Saifi'i Abdullah. Kalau ini adalah konspirasi, kalau hakim, 8 orang hakim di mahkamah telah pun membuat keputusan yang salah, sila buktikan 2. Siapa yang ambil air mani dia, siapa yang bubuh dalam jubuk Saiful Bukhari? Apa cerita Kazah ni? Mahkamah Persekutuan takkan 8 orang hakim tipu. Bukan seorang hakim, 8 orang. 1 orang hakim Mahkamah Tinggi, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Takkan semua hakim ni menipu. Kesian ni bah ni. Kazah. Tok Hang mainlah naik di atas cerita bab Kazah ni. Macam mana nak tolak? Cuba bagi tahu kat saya, macam mana nak tolak? Buat report. Saya akan pergi buat report ke atas Saiful Bukhari sebab AMK. Saya bagi tahu kat sini secara live disebabkan Angkatan Muda Keadilan dan ABIM penakut untuk buat report pada Saiful, saya akan pergi ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan tarikh akan dimaklumkan. Saya akan buat report dan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ke atas Saiful Bukhari. Dan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan, adakah Saiful Bukhari boleh disabit atas kesalahan Kazah kerana dia tidak mempunyai 4 orang saksi
semasa hukuman dijatuhkan kepada Anwar Ibrahim kerana meliwat Saiful Bukhari. Sebab AMK penakut. AMK dan juga ABIM ni penakut, tak berani report Saiful. Report orang lain, siapa report lah Saiful Bukhari. Kan? Kita akan buat report. Alright, tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu, dalam kes pembelaan Anwar Ibrahim, peguam Anwar, Kapal Singh bawa hujah. Apa hujah? Dia kata bahawa pendakwaan ini tersalah. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa Anwar secara paksaan telah meliwat Saiful Bukhari. Dan dia tidak menafikan kejadian liwat ini berlaku. Dan Kapal Singh kata liwat ini berlaku, tetapi ia bukan berlaku secara paksaan, tetapi berlaku suka sama suka kerana Saiful bawa datang KY. Peguam Anwar yakin bahawa kejadian itu berlaku, tetapi bukan kejadian itu berlaku secara paksaan, tetapi kejadian itu berlaku secara suka sama suka kerana Saiful dalam kenyataan dia mengatakan bahawa dia membawa KY semasa jumpa dengan Anwar. Ni peguam Anwar. Peguam Anwar. Dia pun yakin benda itu berlaku. Aduh. Menipu je. Ini. Menipu apa ni? Court case. Court case bro. Menipu apa? Keputusan mahkamah. Kau cerita apa ni? Kau ingat orang tak baca ke? Ingat orang semua macam anak-anak papa semua tak boleh baca? Ini keputusan mahkamah. Nak cerita apa? Ustaz tunjuk Ini keputusan mahkamah. Janganlah kata kita tak tahu. Janganlah kata kita fitnah kalau ada adalah akid mahkamah alasan penghakiman. Aduh. Jangan kata. Okey. Mereka duk kata pasal kes Azmin. Saya tak kata. Saya takkan buat report pun kata gazaf ataupun apa. Sebab apa? Sebab kita tahu ada bukti. Dan kita tahu dalam modern Islamic law mengatakan bahawa witness can be witness on dia punya expertise. Dan bukan witness yang nampak dengan mata. Dan kalau orang pertama yang buat report kata Datuk Seri Azmin Ali adalah Muhammad Syafiq Abdul Halim. Satu Malaysia tahu saya yang buat report tu yang pertama. Saya illustrator dengan makeover artis. Kami pergi buat report sebab Lokman suruh pergi buat report. Saya pergi buat report Datuk Seri Azmin dan PDRM pada waktu itu mengatakan bahawa video itu telah pun diedit. Okey, sekarang ni kita nak tanya, siapakah menteri di Kementerian Dalam Negeri? Menteri Kementerian Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kenapa tak buka balik siasatan? Ni lobak duk kata ada bukti, ada ada laporan forensik. Mana laporan forensik? Mana laporan forensik? Kenapa tak buka balik kes? Bukalah. Kalau Azmin terbukti bersalah, dia bersalah lah. Kita akan kata dia peliwat. Tak ada masalah. Saya akan kata saya yakin Azmin peliwat. Tak ada masalah. Tapi dia kena dibuktikan di mahkamah dulu. Jangan duk tuduh dalam media sosial. Tapi sekarang ni kalau orang tanya saya yakin tak Azmin buat benda tu? Saya tak yakin. Sebab apa saya tak yakin? Sebab saya buat laporan dan polis bagi tahu kat saya bahawa itu adalah video yang telah diedit. Malah saya jumpa sendiri dengan YB Hilman untuk tanya kejadian malam tu. Dan dia bagi tahu kat saya secara terperinci apa yang berlaku dan saya yakin Azmin tak buat. Tapi kalau orang tanya saya yakin tak Anwar perliwat? Saya yakin Anwar Ibrahim perliwat. Okey, malas nak sembang lah bab ni Bab ni kita malas nak sembang lah. Okey. Kepada sesiapa yang belum join lagi, boleh join Telegram Selamatkan Malaysia. Oh, sedap panggil kat kita neraka Gaza. Tak apa. Esok kita akan putuskan hujah hampa tu dengan laporan yang saya buat.
Laporan yang saya buat itu akan menunjukkan bahawa sama ada hukuman di mahkamah syariah ni boleh membatalkan hukuman yang telah pun dikeluarkan oleh mahkamah persekutuan. Kita tengok, tak ada masalah apa. Kita tengoklah. Dan saya tak ada masalah untuk memalukan Anwar Ibrahim di peringkat Malaysia dengan orang kata apa, membuktikan bahawa laporan yang mereka buat tu tidak boleh membatalkan keputusan mahkamah persekutuan sebelum ni, yang menetapkan bahawa Anwar adalah seorang peliwat yang telah meliwat pembantu peribadinya Saiful Bukhari Azlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak nak cakap pasal Anwar tu. Saya nak tanya soalan, boleh tak? Teruskan. Saya nak tanya berkenaan dengan subsidi bersasar yang Rafizi cakap tu. Petrol dengan diesel tu. Sebab saya tak faham. Dia tak cakap pasal macam mana dia nak buat subsidi bersasar tu. Boleh tak? Kalau macam orang PN tanya dia ke macam mana dia nak buat. Takut ada salah guna kan. Ya, Rafizi bagi tahu dia nak buat berdasarkan data yang dikolek daripada semua kementerian lah, dipanggil sebagai centralized data. Dan saya bagi tahu saya pernah terlibat dalam untuk buat centralized data ni, dalam dipanggil sebagai traffic and crime monitoring system. Dulu kita nak centralizekan data untuk kita buat criminal prediction and prevention. Jadi sistem yang saya buat tu, masa saya belajar tu, kita memerlukan data daripada Jabatan Pendaftaran Negara, kita memerlukan data daripada PDRM, dan kita memerlukan data daripada penjara. Tetapi data-data ni semua diklasifikasikan sebagai data rahsia, yang mana tidak boleh untuk kita centralizekan data ni. Itu saya nak buat dulu adalah untuk prediction and prevention of crime. Sebab apa? Kalau kita boleh buat criminal profiling, macam mana kita nak buat criminal profiling adalah kena baca data-data penjenayah ni. Sebab kita tahu dia akan melakukan jenayah berulang. Sama ada dia penagih, kalau dia penagih kita boleh pakai crime monitoring system tu. Saya punya idea tu adalah untuk supaya bila dia keluar daripada pusat serenti, dia tak ambil balik hadah, ataupun dia mencuri, supaya dia tak mencuri balik, supaya kita boleh predict bahawa dia akan mencuri sebelum sesuatu jenayah tu berlaku. Jadi the concept of idea dalam saya punya retas kerja dulu masa saya hantar kepada Mosti dulu adalah, apabila sesuatu jenayah itu berlaku, maka dia akan berlaku kerosakan harta benda dan kerugian pada mangsa dan juga kehilangan nyawa. Maka kita kena beralih daripada traditional method kepada kebergantungan kepada sains dan teknologi. Masa tu ditanya kepada saya macam mana saya nak buat ni. Makanya kita kena ada data-data yang kita analyse dan kita buat criminal profiling. Selepas kita buat criminal profiling, baru kita boleh predict dengan kita prevent daripada satu crime tu berlaku. Tu kita cerita daripada sudut jenayah baru tu. Tak cerita tentang subsidi lagi. Kalau kita nak cerita tentang subsidi ni, kita nak centralizekan semua data yang ada kat dalam negara kita ni, kita nak collect semua data dan kita nak baca data tu. Untuk kita pastikan bahawa subsidi ni dia pergi secara bersasar. Takkan jadi. Saya bagi tahu takkan jadi. Sebab apa? Dia tak semudah tu nak buat. Benda yang kecil yang kita nak buat dulu, kriminal, untuk turunkan kita punya indeks jenayah pun tak boleh berdasarkan dasar-dasar keselamatan data-data di peringkat kementerian. Ini bayangkan pula kita nak centralizekan semua data di kementerian ni untuk kita buat subsidi ni secara bersasar. Dia akan jadi dua benda. Yang pertamanya, kalau kita sebut tentang IT tidak akan 100% accurate. Kalau Rafizi bagi tahu bahawa kita boleh buat dengan sistem padu ni 100% accurate, dia memang bohong. Sebab kalau kita pergi kepada komputer, tak kisahlah kita pakai big data ke, artificial intelligence ke, dia tidak akan mana-mana komputer saintis akan bagi tahu 100% accurate. Paling tinggi dia boleh bagi jaminan adalah 99.8% accurate. Jadi kita kena bagi tahu kat sini bahawa dia tidak akan accurate macam mana yang dia nak. Dan dia tidak boleh buat dalam semua skop. Sebab tu dia kena buat pilot test dulu. Saya setuju untuk subsidi bersasar ni, sebab kita rugi untuk bagi subsidi kepada orang yang tidak sepatutnya. Tetapi kita kena ingat juga, duit ni kita ambil daripada mana? Dia ibarat macam ni tau. Kita ambil duit daripada orang tu, lepas tu kita bagi tahu ni duit aku. So ikut suka aku nak bagi kat mana-mana orang pun. Kita kata golongan maha kaya, toke-toke besar. Kita kena tahu
Yang membayar cukai ni adalah golongan maha kaya dan token-token besar. Sebab itulah kerajaan kena juga membantu mereka. Sebab mereka yang bagi duit kepada kerajaan. 80% daripada pendapatan kerajaan datangnya daripada percukaian. Dan mereka ni adalah pembayar cukai yang perlu dijaga juga oleh kerajaan. Jadi bila kita sebut kerajaan, kerajaan kena fikir semua lapisan masyarakat. Itu background yang pertama. Yang keduanya adalah dia kena buat satu-satu. Dia kena test dulu. Kalau dia nak buat kepada minyak, dia kena test kepada minyak dulu. Dia kena buat pilot test dulu. Dia kena tengok dulu, buat simulation dan sebagainya. Dia tak boleh buat semua sekali. Jadi apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini adalah dia tarik subsidi elektrik, tarik subsidi diesel, tarik subsidi petrol, tarik semua. Beras semua tak boleh. Dia kena tak buat satu-satu. Buat dulu minyak. Lepas tu dia tengok kesan dia macam mana kita nak repair kesan ni. Kemudiannya next year pula kita try fokus kepada apa nama ni orang kata buat kepada beras pula. So satu persatu. So kerajaan hari ni, kerajaan kelang kabut. Dia nak tunjuk kata dia boleh buat semua benda. Tak boleh. Dia kena buat satu-satu. Tengok dulu kesan kepada ekonomi. Kesan kepada dia panggil kesan kepada pelaksanaan subsidi bersasar dan sebagainya. Okey. Turun dah. Okay, 12 dah. Hang dah bagi dia tu. Okey je lah. Terima kasih. Dia kena try lah satu-satu macam sekarang ni. Dia dah tarik subsidi elektrik kepada HB, MV dan juga MNC, multinational punya syarikat. So, dia kena tengok lah berapa penyimatan. Kalau ikutkan laporan daripada kementerian, subsidi elektrik yang kita tanggung sebelum ni adalah 14 bilion subsidi elektrik. So, kita dah tarik subsidi kepada high voltage, medium voltage dan juga MNC. Dan kita dah jimat lebih kurang 5 bilion. So, apa kerajaan buat dengan 5 bilion tu? Kesan ni ada kesan kepada rakyat. Kesan yang ditanggungkan. Pindahan dia penambahan daripada kos. Sebab Persatuan Industri beritahu mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan sebagainya. So 5 bilion ni apa kerajaan buat? Dia boleh bagi subsidi beras import ke? Supaya dia dapat reduce sikit tak mana-mana tempat tu. Saya kata fokus satu-satu dulu. Jangan nak rangkum semua benda nak buat sekaligus. Tak boleh. Dia kena profile dulu satu-satu bila dia nak baca data. Ni kita sebut tentang penataan lah kan. Jadi dia tak boleh lah nak buat sekaligus. Dia buat sekaligus lagi kalau kata ada error ke, mampu semua. Dia macam mana dia nak repair error tu? Melingkup semua. Alright bawa pi unggah main golf. Itulah kaedah dia. Bawa pi unggah main golf. Tu yang 33 bulan lingkut, 33 bulan tak lingkut, tapi lingkut lah ni. Tak pernah berlaku dalam kerajaan sebelum ni apa yang berlaku lah ni. Beras pernah hilang tak sebelum ni? Beras tak pernah hilang sebelum ni beras. Bagi tahu kerajaan mana yang beras hilang sebelum ni? Gula naik, ada pernah naik tak? Okey ya, Datuk Azwandin pun ada di sini. Tak pernah jadi makanan asas gaib. Yang kita herannya adalah kita punya ada dengan awah padi ada. Bendang-bendang ada. Tapi beras tak ada. Kita pun pelik. Beras hilang pasal naik. Makin parah bawah pH betul. Makin parah dan terseksa. Bodoh dah cakap kan sebab India larang ekspor bendang kita tak cukup. Okey, berapa persen? Berapa peratus yang kita ambil dekat India? Abang yang cerdik, berapa peratus beras yang kita ambil kat India? Beras yang kita import daripada India berapa persen? Abang yang tersangat cerdik dan hebat, pandai. Dia panggil saya, "Weh bodoh, kan India dah bagi tahu dia stop ekspor, sebab tu beras tak ada." Jadi soalan saya kepada dia, berapa persen kita import beras daripada India? Berapa persen? Berapa peratus? Abang tak tahu. Saya bagi tahu, 15% kita eksport beras daripada India. Mana mungkin 15%?
Kita punya padi tempatan kita 60% boleh jadi short. Pergi kot mana? Hilang mana 60% ni? Kita ambil daripada India 15% je. Bukan kita ambil daripada India 80%. Abang yang cerdik. Fakta tu tengok lagi betul tu. Jangan nak main tembak ya. Dan India dah bagi tahu dah bahawa dia akan sky export pada padi tempatan 64%. And India dah bagi tahu pada bulan Disember tahun 2022. Kenapa tak pergi runding dengan negara lain? Negara Thai, Indonesia kan ada beras. Awak dia boleh pergi India saja. Banyak lagi negara yang ada beras. Vietnam ada beras. Kamboja ada beras. China ada beras. Banyak negara yang ada beras. 15% tapi yang import banyak. Tu saya tanya tu, beras tempatan kita 64% hilang di mana? Dia seolah-olah ni cakap, weh hang ni bodoh, hang tak tahu ke India dah berhenti ekspor beras. Awak India ekspor kat kita 80% kan? Yang kita boleh habis semua satu Malaysia ni. Jepun pun ada beras. Beras tukar dengan bunyi jual jubok ni. Jual jubok dapat beras. Kan? Jubok kalau pimpinan yang terutama ni. Dia ada, saya tengah nak tulis buku tadi. Saya tulis buku bahawa Mahkamah Yakin Anwar Peliwat. Saya tengah tulis bab yang kedua sekarang ni. Kan? Mahkamah Yakin Anwar Peliwat. Lepas tu saya masuk dalam room Abang Yusman ni. Abang Yusman kata hang tulis satu lagi buku. Kan? Adakah Peliwat juga diliwat? Adakah Peliwat diliwat? Alright, tuan. Yang tak ada beras tempatan, macam beras import ada 60%, beras tempatan ada 30% kat pasaran sekarang. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh terbalik macam tu? Kan? Duk lagu ni import, pengen beras jadi import, takkanlah apa-apa sekok tak berani nak kota. Itu pasal dia. Basah baju hang Fik tu lah, hang kena beli kat Kuekon macam tu. Kan? Berpeluh dan. Okey tuan-tuan, siapa yang belum masuk lagi saya punya Telegram ni, Selamatkan Malaysia ni, saya promote ni. Kan? Tuan-tuan boleh masuk lah tuan-tuan. Saya rasa kalau tak ada apa-apa ya, kita kena selamatkan Malaysia. Malaysia harus diselamatkan. Malaysia semakin teruk sekarang ni. Ringgit jatuh, saham jatuh. Saham daripada 1,600 jatuh pergi 1,400. Ringgit sampai dah berapa bulan ni. Duduk 468, 469, 468, 469 ni. Jadi kita perlu menyelamatkan Malaysia dari pemimpin yang bangang dan bodoh. Okey tuan-tuan. Alright tuan-tuan, saya rasa setakat ya Malaysia tak selamat dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kepada Sat. Ni soalan best. Hari-hari guna dolar lah. Bang. Kita bukan hari-hari guna dolar bang. Tapi bila ringgit kita jatuh, kesan dia adalah kepada import. Ni yang beras import naik ni sebab apa? Sebab ringgit kita jatuh. Dan saya nak bagi tahu kat abang, ubi kita ambil pada Pakistan, bawang kita ambil pada India, telur kita ambil pada India, ada sayur yang main pada China. Kita ni import banyak bang. Bila import banyak, contohnya macam perusahaan ayam segar. Ayam segar 74% dedak tau dia punya kos dia. Dedak pun main daripada luar, daripada sudut jagung, daripada sudut soya. Semua main daripada luar bang. Kita import, bila ringgit kita teruk, maka kita terkesan lah. Kita memang hidup dengan US dollar. Lepas tu kita beli apa lagi? Beli dengan arang batu nak buat kita punya penyanaan tenaga elektrik kita menggunakan coal. 84% kita nak kena beli arang batu. Tu yang naik elektrik tu. Kalau Perdana Menteri bangang tak erti kawai, ni jadi masalah. Okey tuan-tuan, setakat aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan semua. Terima kasih pada siapa yang share dan jangan lupa join. Selamatkan Malaysia. Okey tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.